pegangan saham yang kita nak beli tu akan meningkat dalam masa terdekat ataupun tidak, kita buatlah pembacaan melalui chart. So 100% charting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mula majlis kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. So, terima kasih kepada semua kerana sudi join pada sesi kita kali ini. Pertama kali saya nak minta maaf. Yalah, banyak kali dah kita nak cuba nak buat, tapi kelas masa dengan yang lain program dan lama dah kita tak buat kelas review kita ni. So terpanggil lah untuk sesi buat kelas review sebab pertama kali berkenaan dengan keadaan market lah sekarang ni juga. Okay, so kelas review kali ni macam biasa saya nak explain berkenaan dengan apa yang counter-counter yang kita dah share lah, dan sebelum kita nak ke arah tu saya nak ulang sedikit lah berkenaan dengan macam mana pembacaan counter cara easy trade lah. Okay, pertama sekali nak kena ingat saham ni bagi saya lah bagi saya is not a trading. Ia bukannya trade. Yelah, trade ni kan jual beli. Memanglah dari segi orang kata teknikalnya ialah jual beli pegangan saham antara satu sama lain. Cumanya saham ni adalah entitinya belakangnya dah bisnes. So kita sebagai pembeli share entiti bisnes ni, kita basically kita tak buat apa-apa lah. Kita beli saja pegangan tu dan kita mengharapkan pegangan yang kita ada tu bertambah nilainya pada masa hadapan dan menyebabkan ada demand orang nak membeli pada harga lagi tinggi daripada kita beli pada peringkat awal untuk kita menjualnya dan mendapatkanlah keuntungan daripada hasil jualan tu. Okay, so bila bercakap macam tu bermaksud saham ni ialah nature-nya adalah bisnes. So agak tidak apa-apa kena kalau saham ni ibarat kata kita beli hari ni dan kita nak untung hari ni lah. Saya tak kata tak boleh dan saya tak kata benda tu tak boleh buat profit. Boleh, tapi tak kena dengan dia punya nature. Nature-nya adalah bisnes dan bisnes ianya memerlukan masa untuk
ialah untuk do something, untuk berkembang, untuk nak buat gerak-gerak kerja yang telah dinyatakan. So memerlukan masa. So kalau kita pula hari ni kita beli dan hari ni juga kita nak untung, macam tak kena tempatnya lah. Okay, so that's why dekat cara lazy trade kita more on kepada swing lah, swing mid to long term lah. Tapi ada juga yang salah faham lah, yang mana hold selama yang mungkin. Bukan macam tu juga. Ialah kita swing tu selagi orang kata pegangan kita tu boleh meningkat nilai. Then bila masa pegangan kita tu dah nampak macam demand dah berkurang, bermaksud nilai tu akan makin berkurang. So kita jual lah dia dulu. Kan? Dan bukannya bermaksud pegangan kita tu nanti tak naik balik, tak meningkat balik nilainya, naik balik. So bila kita nampak pegangan tu dah nak naik balik, kita belilah balik. Okey, cuma macam mana cara kita nak tahu adakah pegangan kita tu nak pegangan saham yang kita nak beli tu akan meningkat dalam masa terdekat ataupun tidak? Kita buatlah pembacaan melalui chart. Okay, so 100% charting. So kita tidak menghiraukan berkenaan dengan fundamental analysis ataupun news ataupun whatever lah. Masalah berlaku dekat US ke, masalah berlaku dekat Malaysia ke, consumer index ke apa ke, kita tidak menghiraukan benda tu. Bukannya bermaksud, jangan salah faham juga, bukannya bermaksud benda tu tidak penting. Tapi dalam segi pembacaan easy trade, kita tidak hiraukan akan pembacaan tersebut. Sebab apa? Sebabnya segala pembacaan ataupun benda yang berlaku di luar sudah dimasukkan dalam chart. Gitu je. Ianya sudah diskaunkan, dah dimasukkan dalam chart. So dekat chart dia dah menceritakan everything. So andai katalah perang nak bermula, sebagai contohlah perang nak bermula. Perang ni bila nak berlaku perang, ialah jaranglah perang tu berlaku dengan tiba-tiba. Tiba-tiba je perang tanpa ada perancangan ataupun tanpa ada planning lah apa semualah. So basically mesti ada perancangan ke ataupun hearsay ke apa-apalah. Okay, dan benda tu orang yang let's say orang kata ada pegangan di masing-masing dekat mana-mana pasaran ke apa semua, yang ada pegangan yang besar lah, yang orang kata bukannya macam kita ni lah, retailer. So diorang lebih more alert dengan apa yang berlaku dekat surrounding, dan diorang lebih more dapat information yang lagi deep compare dengan kita, dan diorang lah yang akan buat tindakan dulu at first sebelum benda tu terjadi. Yalah, diorang nak mestilah menyelamatkan diri diorang dulu kan. So apa action yang dia buat tu pasti chart akan tunjuk lah. Okay, chart pasti akan tunjuk. Okay, sebagai contoh what happen kepada counter, ibarat kata orang ramai duk cakap dulu yang satu counter diamond dah orang kata kan. So kita boleh cakap sebabnya benda tu dah public dan dah happen. So counter Serba Dynamic Serba Dynamic, what happen kepada counter ni, dulu orang cakap je ini adalah counter yang diamond bagi counter oil and gas. Tengoklah sekarang ni kan apa dah jadi. Kesian lah kan. Kesian dia termasuklah kesian lah kepada yang membeli saham counter ni. Okay, so dia dah teruk sangat lah sekarang ni. Tapi what happen kepada dia sebelum berlakunya kejatuhan tu, kat mana yang kita tengok berlakunya kejatuhan tu, memang dekat chart pun dah tunjuk lah. Okay, kat sini. Okay, sini sebelum jatuh, ramai juga orang kata benda ni berlaku siapa-siapa pun tak akan tahulah, siapa-siapa pun tak akan boleh predict benda ni akan berlaku sekian-sekian lah apa semua. Bagi saya no lah, sebab dekat chart dah menunjukkan bahawasanya benda tu dah tak cantik. Bukan nak kata benda tu akan berlaku buruk, tak, tapi dekat chart dah tunjuk tak cantik. Ibarat kata kalau kita nak masuk pun no point. Okay, sebagai contoh, kalau dekat sini let's say lah kita tengok kat time frame sehari je ni kan, kalau dekat sini kita nampak ada berlaku kenaikan lah, ada berlaku setup ada signal buy, lepas tu break semua MA pun dah susun, and then berlakulah kenaikan, dan on this time pun volume dia pun sekarang ni volume dia dah makin teruk kan, so kita kena okay, pada waktu ni volume dia menarik
menarik. Ada peningkatan pembelian apa semua. Cantik. Okey, dan dekat sini berlakulah kenaikan. Dan bila dah sampai dekat area sini, saya tak kata area sini tau. Saya tak kata area sehari sebelum kejadian. Tapi cakapnya dekat area sini. Dekat area sini. Dekat area sini, kita yang dekat sini masuk, sangat tidak cerdik lah, kita masih holdkan lagi kita punya position. Yang pertamanya dah close sell, lepas tu kita nampak akhirnya mula break MA, and then kalau kita masuk sini tak kena dah kita punya training stop. Takkan tak ada training stop. Takkan berharapan macam tu je, tak boleh. That's not a trading plan. Okay, fine. Kita dah keluar dah kat sini. And then, andai kata kalau dekat sini lah, dekat area kat sini, pada bulan 4 dengan bulan 5 ni, bulan 4, bulan 5, apa sebab untuk kita nak masuk? Kat sini dah tak ada reason lah untuk entry. Nak kata setup ada, tak ada. Ni dekat daily yang saya buka. Dekat daily tak ada setup. Weekly, lagilah kan. Tak ada setup. Okay. So, setup tak ada kat sini. Dan kita nampak dia dah bawah MA 200. Dia dah masuk dah pasar, nak ke fasa downtrend. Dah masuk fasa downtrend. Dan kat sini pun dia stay, the price stay below MA. Boleh kata, bukan kata MA yang besar je. MA kecil pun dia dah below MA kecil. So kat sini lagi obviously tak ada setup untuk masuk, dan obviously memang tak cantik dah counter ni. Okay, dan dianya tidak berlaku tanpa sebab kan. Kat sini tiba-tiba naik, sini ada henjuk, henjuk lagi, tiba-tiba kenapa pula? Kenapa pula jatuh? Jatuh dan terus jatuh. Kenapa? Dia mesti ada sebabnya. Sebabnya tu, so saya tak nak cerita kat sini. Sebabnya saya pun tahu sebut sedikit lah berkenaan dengan apa involvement company ni dekat belakang. Cumanya kita senang nak kata, walaupun apa yang berlaku kat belakang, apa semua, apa perbuatan yang baik ke buruk ke berlaku kat belakang, nak pump ke, nak dump ke apa semua, semuanya kita boleh nampak dekat chart, walaupun kita tak tahu that kind of information dekat luar. Okay, so kenapa saya kata kita fokus saja 100% dekat chart? Sebab saya terlibat dengan fizikal, dengan chart. Yalah, sebagai contoh lah, saya tak sebut counter mana, contoh counter A. Counter A, saya terlibat dengan counter A ni, dia punya team dia punya war team dia. So geng-geng dia bersembang apa nak buat, macam nak naikkan harga chart, nak create demand apa semua. Okay, so kat situ adalah benda yang happen real, depan mata. Maknanya yang orang duk cakap, saya involve depan-depan. Okay, then saya tengok dekat chart. Dekat chart kita boleh nampak apa pergerakan dia orang, apa gerak kerja dia orang. So that's why lah saya pun kata kita just fokus chart 100%. Tak payah nak rely on kepada apa-apa yang rumors ke, apa percakapan yang kat luar. Even saya kata apa dia? Even daripada company tu itself. Even daripada CEO ke, director ke, shareholder ke, even. Sebabnya kita tak tahu apa niat dia orang. 1001 macam. Yang terbaru adalah berlaku dekat Nylax. Nylax. So what happened kan, tiba-tiba jatuh. Okay, tapi yalah, jatuh tu disebabkan berlakunya sebab kata spekulatif lah. Yang mana ialah media memainkan peranan. Sebabnya dia tak boleh nak comply dengan apa yang berusaha minta, ada dokumen yang dia tak submit. Tapi bukan kata it's a final things yang mana berusaha akan removekan dia. Tak. Panjang lagi perjalanannya. Bayangkan serba dinamik yang kena masalah sekian-sekian apa semua, court case lah apa semua bagai apa semua tu, kena gantung lah apa semua. Mana ada kena buang lagi daripada bursa. Masih lagi dalam bursa, cumanya digantung. Tapi sekarang ni pun dia orang pun still lagi dalam appeal untuk nak mengelakkan dia orang dikeluarkan lah. Dan berbalik pada Nylax dengan siapa lagi? Apa company yang sama dengan dia? Awana, sama company tu, sama mak. Okey, berbalik pada Nylax ni, lagilah baru je dia just tak boleh nak submit mengikut time yang berusaha tetapkan. Dan tiba-tiba news keluar mengatakan akan lead to kena buang lah apa semua. Memang betul, statement tu betul. Yang mana kalau kita ni tak boleh nak comply dengan apa yang berusaha tetapkan, at the end akan dibuang lah. Sama kan macam kita belajar kat sekolah. Kalau tak boleh datang sekolah lah gini semua, anda akan dibuang pada sekolah. Tapi takkanlah budak ni baru tak datang sekolah 1 hari dah kena buang dah dia.
Tapi kalau dia terus tak datang bertahun, mungkin dia buang. Itulah maksudnya. So, sama yang berlaku pada Nylex ni. So tiba-tiba news tu keluar, menyebabkan esok panic selling lah. Berlakulah panic selling dan menjual lah. Esok tu kan ramai-ramai menjual. Tapi what happen pada esok tu? Siapa pula yang beli tu? Kan? Siapa pula yang beli tu? Yang, yelah, takkan dia tak tahu. Benda ni nanti kena buang lah apa semua. Tapi dia beli juga. So siapa yang beli? Wallahualam. Cumanya saya tak katalah suruh beli kaunter ni. Tapi memanglah based on kita tengok cat pun tak cantik lah. Tak cantik lah dia. Okay. So cuma nak bercerita lah berkenaan dengan what happened kepada reaction to the market dan kita tengok dekat cat. Okay. So and then dekat saham ni macam mana kita nak play around dengan dia punya market lah. Yang mana saya memang sangat tidak sarankan untuk trading intraday, trading short term. Saya tak apa sarankan lah, sebabnya saya tak kata tak boleh buat duit, ada je ramai je boleh buat duit, tapi too risky lah. Too risky. Bukan nak kata too risky disebabkan salah pembacaan, tidak, tapi too risky, benda yang paling risiko lah bagi saya adalah diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri, sebabnya kita macam diri kita ni tak lari pada dua benda kan, tamak dengan takut. Tamak takut kan. Bila dah naik, tamak dah naik lagi. Bila dah turun, takut pula kan. Takut situ, tamak sini. Okay. So benda-benda gitulah yang akan membuatkan berlakulah kerugian lah pada kita. Sebagai contoh, kita dah buat dah intraday mengikut setup apa yang diajar dengan belajar, dan kita dah dapat dah profit sekian. Contohnya, target dah dapat 200 satu hari, dapatlah 200, esok dapat lagi 200. Masa mulalah perasaan tamak tu datang kan. Kenapa ada tamak tu datang? Sebabnya time yang kita dapat 200 tu, dekat chart tunjuk sebenarnya kita boleh pergi sampai 1000. Kita dah keluar dah, tapi dia pergi lagi dapat 1000. Kita mungkin kira balik congak, kalau aku tak jual tadi aku dapat 1000. Mulalah tamak tu dah menguasai diri, menyebabkan hilanglah trading plan, trading setup, trading system, semua hilang. Tamak menguasainya. Mulalah kita pun sekali kita buat dapat 1000 tu, sebagai contoh, dapat 1000 tu, dah mengelambun, lain macam dah hancur lah ibarat kata. So dalam mana-mana trading, saya punya penekanan lah, the most important parts adalah consistency. Bukannya berapa besar yang kita boleh buat duit dalam satu-satu masa. Yang paling penting adalah consistent. How consistent you are. So kalau kita tak nak consistent dalam market, susahlah kita nak buat consistent profit. Kan? Okay, so dalam saham, antara nilai yang diukur adalah pencapaian tahunan, kan? So dalam setahun, folio saham kita berapa persen? Yalah, sebabnya saham ni dia more on kepada investment. So kita akan, banyaklah bukan kita saja, orang lain pun akan compare lah dengan investment lain yang ibarat kata selamat dia punya portfolio dan moderate lah, kira macam yang government funding ke apa semua. So akan berlakulah comparison kat situ. Sebagai contoh ASB ke, tabung haji ke, KPF ke, AHB ke. So banyak-banyak dana-dana awam ni. So kalaulah prestasi kita pula trade saham ni bawah daripada geng-geng ni semua, baik tak payah trade saham, baik kita letak je duit dekat buka account dekat sana tu. Okay, so kalaulah kita boleh buat contohnya setahun kita boleh buat 20%, okay dah tu. Itu dah besar dah tu, banyak dah tu. Sedangkan kalau ASB semua dah dapat 3 to 4% per year. So sekarang ni lah kan teruk. Dulu tinggi pun dapatlah almost 7 kan. So apatah lagi kalau kita boleh buat gandakan duit kita 20% setahun, besar lah kan. Tapi masalahnya ramai pula yang trade saham ni dia tak nampak besar 20%. Dia nampak kecil 20%. Sebab dia nampak orang lain dia buat sehari 100%. Sehari 100%. Lepas tu ada kawan ni pula kata, inilah 100% ku yang ke 500, ke 300, ke 100. So mulalah kita mula delusional, mula rasa macam kalau lah aku dapat buat macam tu, mulalah kan. So kita tak payahlah nak tengok orang lain, kita fokus kepada diri kita saja. What is our target? Mana kita nak pergi? Kita ni nak buat apa? Matlamat kita apa? Kan? Trade saham ni nak buat apa? So matlamat kena ada jelas. Ibarat kata, duit aku sekarang ni aku nak trade saham, duit aku ada 10,000. So aku nak gandakan 10,000 aku ni menjadi 15,000 dalam masa setahun. Contoh, itulah matlamat kita. Matlamat ni adalah benda yang boleh diukur, boleh dikira. Bukannya matlamat aku nak masuk saham ni untuk jadi kaya. Itu bukan matlamat.
aku nak boleh simpan emas berkilo-kilo. Itu pun bukan matlamat. Aku nak masuk saham ni agar aku boleh tolong ramai orang. Bukan matlamat. Okey. Kalau kata nak tolong ramai orang, okey, set kalau matlamat. Set kalah. Dan angka, okey, aku nak tolong seramai 5 orang dalam masa setahun. Yang mana seorang aku akan tolong sebanyak RM1,000. Keluarlah angka tu. Keluarlah RM5,000. Maknanya dengan saham ni aku nak cari RM5,000 dalam masa setahun. So macam mana nak dapat RM5,000 dalam masa setahun dengan modal RM10,000? Okey, aku kena buat sebulan berapa persen? Ataupun setahun berapa persen? Itulah selamat. Maknanya benda yang jelas kita boleh kira dan kita boleh target. Okey, so kalau kita boleh konsisten setahun, kita boleh buat 20-30%, next year pula 20%, itu dah sangat hebat dah tu kan. Boleh tengok legendary orang kata traders, memang diorang pun memang orang kata long term punya trader lah sah kan, bukannya orang kata short term. Dan apa yang berlaku pada awal tahun ni kot, banyak private mandate banyak private mandate yang dikecam. Dikecam, kata sekian-sekian, aku dah masuk duit sekian, diuruskan duit aku dah sekali, sekarang ni rugi. Banyak dia kata macam tu. Dan what happen sekarang ni ramai pula yang tak tahulah, saya tengok ramai yang senyap lah, tapi banyak private mandate yang dah menunjukkan portfolio diorang dah meningkat. So orang yang masuk private mandate pun mungkin dia tak faham lah macam mana cara benda tu berjalan. So bukannya kata kita masuk dan terus sebulan 2 bulan dah nampak dah profit. So it's a long term punya game dan most probably kita akan target yearly punya basis lah. Okay, so sama juga dengan kita, kita pun tak nak lah aku nak uruskan sendiri aku punya fund. Okay, boleh buka lah CTS account and then trade lah sendiri. Sekarang ni pun bukan kata Malaysia aja boleh trade kan, Malaysia, US. Dulu nak trade US banyak sikit kerendahnya. Sekarang ni dah mudah dah kan. Even semudah Rakuten Yelah, saya just sharing. Semudah kata Rakuten, buka online dan boleh trade dah pasaran Malaysia, US, apa semua tu. So makin mudah lah kan. Keadaan sekarang ni makin mudah. Cumanya kita je lah macam mana kita nak memantapkan diri kita dari segi pembacaan untuk nak menguruskan fund kita. Okay, so dekat Easy Trade kita test. Ada putus line tadi. Okay. Right. Sorry. Okay, sambung balik. Okay, so that's why Easy Trade datang. Kita datang dekat market menerangkan dengan cara yang nak bagi mudah lah untuk orang praktik untuk nak baca chart ni, counter ni bagus ke tak bagus. Okay, dekat Bursa memang banyaklah counter scammer. Saya katakan gitu, banyak counter scammer. Saya tak boleh nak namakan counter mana scammer. Kenapa saya berani kata banyak counter scammer? Sebabnya saya pun terlibat dengan secara langsung lah. Bukan kata saya terlibat scam orang, tak. Sebabnya kita dalam dunia macam ni kawan-kawan lah kan. Memang apa yang Unduk cakap tu, yes, kita nampak lah. Dan macam mana nak beritahu pada public bahawasanya counter ni tak payah masuk lah, counter ni jahat ni, counter ni scam ni apa semua. So macam mana nak cakap dengan cara yang betul, tak salah, tanpa merendahkan ataupun bagi tahu company tu direct. Okay, so saya pun fikir, okay, kita baca chart je lah. So kita hanya komen chart dia. So kita tak komen company tu. Faham tak? Contohlah kita kata counter sebulan demi tak payah chart dia teruk lah. So kalau dia nak salahkan kita, dah memang betul pun chart dia teruk kan? Chart dia dah menurun apa semua, memang betul pun. So dia tak nak salahkan kita mengatakan chart dia teruk. Tapi kalau kita kata company sebulan demi ni tak bagus, teruk, yang tu kita pula kena bawa argument apa yang kita katakan company teruk, sebab apa. So masalah lah. Okay, so macam mana cara tapisan macam mana cara tapisan awal untuk kita nak tolak tepi-tepi teruslah counter-counter yang teruk, apa problem semua ni, aku tak nak pun aku terlibat dengan diorang. Portfolio aku tak nak pun terlibat dengan diorang lah. So macam mana caranya? Simple. Okay. Okay, so sini adalah ada ni contoh saya punya watchlist. Boleh nampak kan share screen ni? Ni saya punya watchlist. Saya ada ni listing yang saya listkan counter-counter yang orang kata berpotensi lah untuk nak kita
selidik, pantau. Okey, kat sini boleh nampak kan adanya di warna merah. Syscope, YKGI, MCT. Ini kan nama-nama yang pernah kita dengar. Dah jadi warna merah. Kenapa dah tak ada dah? Nama ni dah tak ada. So, bukan kata company tak ada. Dia dah bertukar nama lah. Bertukar nama. Teknik bertukar nama ni pun kadang-kadang kan kita fikir pelik juga kan, kenapa dia orang tukar nama je. Ada sebab ke? Ada kan ada something wrong ke? So bagi saya mudah je kita tukar nama ni, lama-lama tak ingat nama kita dulu. So orang dah lupa dah nama kita dulu, orang akan ingat kita sekarang ni. Ibarat kata saling kulit lah. Banyak net buat dah tak ada kan. Okay, so ini adalah daripada watch list saya sebagai contoh. So ada banyak sini, ada beratus kat sini. Okay, so tak ada masalah. You apa boleh buat the same thing. Maknanya masukkan saja counter-counter yang you all pernah dengar ke, ataupun siapa-siapa cakap ke, kawan-kawan ke cakap ke, masukkan je dalam watchlist. Banyak-banyak pun tak apa, beratus-ratus pun tak apa, sampai 900 counter, semua counter syariah boleh, tak ada masalah. Okay, and then apa yang kita buat? Okay, cubalah sortkan mana yang buat paling tinggi on that day. Kan? Contohlah ni kita nak screening lah counter. Kita pun klik lah dekat trading view ni, sort by change ini by change percent. Okay, akan keluar lah ini yang paling teruk sekali. Yang paling teruk sekali dalam watch saya pada hari Jumaat itu adalah 80. Okay. Dan kita tekan sekali lagi untuk dia sort mana yang paling tinggi. Okay, yang paling tinggi dekat atas lah. Okay, yang ni tak ada kira lah, ini adalah warrant. Naik 1 bit dia pun kan dah 100%. Okay, so ini adalah senarai-senarai yang paling tinggi dah sampailah yang paling bawah lah. Okay, so apa step yang pertama yang kita kena buat? So bila kita dah buat macam ni, apa step seterusnya kita dah kena buat selepas step ni? Okay, so kita pun buka lah, ni kan dalam watchlist kita buka je satu counter yang kat atas sekali. Okay, ini adalah daily. So abaikan terus daily, abaikan terus jam kepada weekly. Terus jam weekly. Terus jam weekly, sebagai contoh, kita pernah nampak dah macam ni. So abaikan ini adalah warrant. Bayangkan ini adalah macam counter yang biasa. Terus kita tengok struktur dia. Gitu saja. Adakah dia struktur uptrend ataupun downtrend? So struktur semua pun saya pun tak terang detail sikit lah struktur. Pasaran ni ada 3 struktur saja. 3 saja struktur pasaran. Tak kisahlah market US ke Malaysia ke mana ke. Pasaran ada 3 saja struktur. Struktur menaik, struktur menaik, struktur menurun, struktur sideways. Okey, 3 ini saja, tak ada lagi yang lain. Okey, kenapa dinamakan ni? Saya ulang sikit lah, sedikit nak refresh balik. Okey, kenapa dinamakan struktur menaik? Uptrend. Kenapa? Ada orang kata sebab dia buat higher high, tak tahulah kan. Sebab dia dah break situ lah, sini lah, apa semua. Itu teknikal. Tapi kalau orang tanya, apa maksudnya menaik? Uptrend tu apa maksudnya? Kalau atuk kita tanya kan, mak kita tanya, apa itu? Menaik tu apa? Uptrend tu apa? Takkan kita nak terang kepada orang secara teknikal. Tak faham lah kan? Okay, so apa maksud menurun, downtrend? Apa maksud sideways? Okay, so menaik, uptrend, maksudnya adalah pembeli, ni penjual. Okay, pembeli lebih ramai daripada penjual. Itu maksud uptrend. Ini beli, ini jual, ini beli. So, pembeli ni lebih ramai daripada penjual. So, terjadilah bentuk uptrend. So, kalau kita pun faham bahawasanya uptrend ni, pembeli lebih ramai daripada penjual. Sama juga dengan downtrend. Downtrend ni adalah penjual, dua ni penjual, lebih ramai daripada pembeli. So, itulah struktur downtrend. So, kalaulah kita tengok counter yang contohnya sahabat kita ataupun kita sendiri nampak cantik, tapi struktur dia adalah macam ni, takkan kita nak masuk? Ataupun kita cakap pada kawan kita, jomlah masuk counter ni ramai orang menjual daripada membeli. Takkanlah kita nak masuk kan? Tak logik lah. Kita kan nak biar pegangan kita ni makin meningkat nilainya. So, tak naklah tempat yang ramai orang nak menjual, lebih ramai daripada yang membeli. So, kita nak carilah counter yang buat struktur ni. Struktur pembeli lebih ramai daripada penjual. Okey, struktur ni pula sideways apa dia? Pembeli dan penjual sama banyak. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Okey, sama banyak. So, menyebabkan macam dia tak berubah. Dia duduk pada tempat yang sama. Dan kat sini pun ada orang mengatakan ini adalah fasa accumulate. Maknanya
fasa pengumpulan. Ada orang mengumpul, membeli sikit, kan? Pasal ada orang jual, melepaskan pegangan dia sikit, pasal ada beli balik. Okey, fasa pengumpulan. Dan kita pun tak naklah masuk dalam pasaran yang tengah buat struktur mengumpul ataupun struktur tidak berubah ataupun struktur pembeli dan penjual lebih kurang sama. So that's why dalam pasar ni lama, panjang masa dia. Panjang, menunggulah, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tapi ada je orang ajar cara untuk masuk dekat fasa pengumpulan yang mana fasa ni risiko dia memang bagi saya rendah lah. Kenapa rendah? Ialah dia break bawah tu bolehlah kita cut dan tak besar pun dia punya risk. Dan kalau dia turun lagi, kita pun sama jadi macam geng-geng yang lain. Apa dia? Kita pun mengumpul yang sama. Dia turun sikit, kita beli. Masa dia turun lagi, kita beli lagi. Kan? Tapi dalam range dalam range sideway tu lah. Okay, so kita kat Easy kita pun tak nak lah kan fokus kepada fasa sideway. Kita nak fasa ini. Fasa uptrend. Okey, cuma kalau fasa uptrend pun nak kena faham dalam fasa uptrend, fasa menaik, fasa yang mana ramai pembeli daripada penjual, adakah tidak ada penurunan? Ada. Ini kan penurunan. Penjual ada. Cumanya kita nak tengok penjual tu lebih dominan daripada pembeli. Kalau dia tak dominan, bermaksud penjualan ataupun penurunan tu berlakunya turun tanpa volume. Harga turun tapi volume pun turun. Volume turun, price pun turun. Okey. Harga turun tak kisah berapa banyak. Suka hati dia lah. Nak turun banyak pun. Tapi yang ni kita nak kisah. Volume. Volume ni kita nak tengok. Okey, adakah ramai orang menjual, melepaskan pegangan dia pada fasa penurunan harga? Kita tengok macam tak ada. Okey, so bila tak ada, bermaksud adalah tu orang menjual pegangan dia sikit, tapi disebabkan time tu tak ramainya, liquidity tu tak banyak, pembelinya tak ramai, menyebabkan berlaku kelompongan harga. Berlakulah harga daripada RM1, tiba-tiba dia boleh jump terus kepada 50 sen. Kita nampak macam penurunan yang banyak, tapi volumenya sikit. Sebab apa? Sebab liquidity tak besar on that time, orang menjual, menyebabkan berlakulah jumping punya harga RM1 mungkin dia jump terus pada 70 sen, jump kepada 60 sen. Okay, so that's why lah pembacaan volume penting. Jangan baca price sahaja. Asal harga turun je, kita dah cuak. Turun banyak aja dah takut. Kan? Lagi-lagi kalau kita pula, trading view kita ni memang kita jenis suka zoomkan chart. Memang zoomkan chart, nampak dia turun sebatang macam ni pun kita nampak besar lah. Besar, lepas tu mulalah kata macam, dah kena libas, semua apa semua. Okay. So kat sini kita nampak struktur untuk counter ni. Nampak kan? Okay, macam mana nak lukis struktur? Mudah je. Nampak je naik, sambungkan kepada turun, sambungkan kepada naik, macam tu je. So kita nampak kat sini kan, turun, naik, turun. Okay, so apakah bentuk dia tu? Jelas kita nampak bentuknya adalah downtrend. Bentuknya downtrend. So kalau dah kita nampak bentuk macam ni, tak payah bazir masa, skip saja counter tu. Skip, next. Tak kisahlah dia buat naik macam ni kan, nampak pacak tu kan. Okay, sini kan naik pacak macam ni, tak kisahlah pacak-pacak pun, dia dalam mode downtrend. So abaikan. Okay, faham ke setakat ni? Saya nak minum air je. Faham ke? Faham ke? Setakat ni ada nak tanya ke apa-apa? Okay, kalau nak tanya soalan apa-apa, just komen saja. Saya akan baca komen. Okay, so kita dah buka time frame weekly. Kita pun nak mencari counter yang buat struktur menaik. Uptrend. So apa perlu kita buat? Ni kan saya suka bergerak lah, macam view sekarang ni dah update, macam bagus juga lah, membantu lah, lagi cepat lah untuk kita nak bergerak kan. Okay, so ni yang first, Muda Jaya ni kan. Kita terus naik yang kedua. Terus nampak macam ni. Ini dah time weekly. Cantik tak cantik? Nampak jelas downtrend. Next, skip. Ikzan. Yang ni kita komen di chat kita tak komen dia punya company. Okay, yang ni pun sama. Sekali kita nampak, memang menurun, tak payah, skip. Yang ni pun skip. Technet, skip. Saya tak tahulah kalau ada yang kata cantik macam mana, saya tak tahu. Tak cantik tau, walaupun ada duk cakap dia kau semua, abaikan. Ceiling, tengok sakit, buruk kan. IWCT. Okay, apakah bentuk yang IWCT yang buat?
Ada juga ramai juga duk cakap-cakap pasal IWCT ni. Okey. Apakah bentuk yang dia buat? Adakah dia dah membuat bentuk patah trend ataupun masih lagi downtrend? So dia dah mood downtrend dia dah orang kata dah tidak menyambung lah dia punya bentuk downtrend dia. Kalau dia nak sambung, dia turun sini, dia turun lagi lah ke bawah. Sekarang dia tak. Sini dia dah sideways, dah berehat, lepas tu dia dah buat mula kenaikan. Okey, macam mana kalau kita nak tahu dia tu dah patah trend ke apa semua? Okey, simple juga. Lukis lah. Kan, ambil daripada ketinggian yang tertinggi, sambung. Perlu tak kita sambung kat sini? Tak perlulah, sebabnya kita sekarang nak buat pembacaan dekat sini. Okey, perlu tak kita sambung kat sini? Tak perlu juga, sebab kita nak membaca kat sini. And then perlu tak kita buat lukis ini? Boleh, tak ada masalah. Janji ada connection yang satu ni, yang sebelum ni satu, dua dan tiga. So kita boleh nampak lah kat situ. So dia patah trend dengan tak apa obvious patah trend lah. Apa yang saya maksudkan tak berapa obvious patah trend? Sebagai contoh, kalau yang ni, macam ni, kita nampak satu downtrend line, tiba-tiba dia dah break macam tu ke atas. Yang ni yang obvious patah trend. Tapi kalau dia ni, apa yang dia buat? Dia turun, dia main macam tu dulu. Lepas tu boleh naik macam tu. So, tak berapa obvious lah patah trend tu. Okay, so bila mana tak obvious patah trend, dia tak adalah kata dia naik terus mendadak mencanak lah. Tapi kat sini kita boleh nampak dia dah mula macam dah menunjukkan better daripada sebelum ni, tak menyambung dia punya downtrend. Okay, so boleh kita letak dalam kita punya watch list yang untuk nak follow rapat. So bila kita nak follow rapat, sebagai contoh kita pun nak cari entry lah apa semua, dekat weekly kita nampak dia dah mula macam patah trend. Okay, lepas tu kita tengok dekat weekly, adakah ada setup dekat weekly? Tak ada. Dia hanya ada setup patah trend saja. Okay, so biasa yang saya sebut, kalau setup patah trend ni, simple saja. Cut loss kita adalah bila dia masuk balik trend. Okay, sekarang ni sini patah trend. So kalau dia masuk balik the trend ni, teruk benar. Kan, dia masuk balik bawah ni teruk lah. Okay, tapi sebelum dia nak masuk bawah tu, that's why lah kita pun sertakan indi. Sebelum dia nak masuk bawah, kalau tak kita akan nampak macam ni je. Kalau tak kita nampak macam ni je. So yang mana ini adalah line patah trend. So kalau dia turun bawah, dia masuk bawah ni balik. Dah teruk lah. So ini adalah area yang paling teruk untuk kita nak cut the position. Tapi ialah jauh lah kan, jauh. Melainkan lah kalau kita nampak, dia dah mula nak patah trend, sini dia dah patah. Kebiasaan yang kita tunggu bila patah trend adalah tunggu dia buat pullback. Apa maksud pullback ni? Pullback ni adalah penjualan lah. Senang cerita kita kata jual lah, sesi menjual. So kenapa kita nak tunggu pullbacknya drive ataupun pullbacknya dekat support dengan drive? Sebabnya itu nak menunjukkan penjualan tidak berlaku besar, penjualannya kurang. Kalau penjualan berlaku besar, so volume akan tunjuk besar dan dia akan masuk balik ke bawah. So kat sini kita boleh nampak lah, ini adalah line patah trend. So bila dia dah break kat sini, tak payahlah masuk lagi, jangan masuk lagi. So kita tunggu saja dia buat pullback dekat the line. Kalau dia berjaya pullback dekat the line dengan volume yang kurang dan tidak berjaya tembus the line tu, insyaAllah dia akan naik balik lah, dia akan pantul balik. Dan inilah yang berlaku dekat IWCT ni lah. Nampak tak dekat area sini? Dekat area situ ada berlaku lah sedikit pullback dengan dry volume. Macam mana saya boleh kata dry volume? Mudah je, kita tengok kaki tu panjang ke bawah dan lepas tu dia closing dengan candle hijau. So dari itu definitely berlaku penjualan pada awal berlaku penjualan dah awal minggu. Ini datang weekly. So mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu tu ada penjualan, penurunan harga. Lepas tu Khamis, Jumaat tu dah orang beli balik. So itulah yang dimaksudkan pullback, ada high volume lah. Okey, tapi untuk nak kepastian kita pun tengoklah volume ke bawah kan. Yang ni saya terang basically tengok candle sajalah. Okey, dan disusuli pula pada minggu kedua tu ada merah tu kan. Merah, candle merah. So sekejap kita tengok apa yang berlaku dekat volume. Nampak tak? So you all boleh nampak dengan jelas lah what happened. Saya besarkan. Sini yang time berlaku pullback dry volume. So kita boleh nampak volume. So ini saja yang menjual sebanyak 14 juta dan membelinya adalah sebanyak 61 juta minggu tu. Situ kita boleh nampak bahawasanya kuatlah, dia berjaya lah melepasi dia punya area patah trend tu.
And then bila kita on ini ada MA 200 ke atas. Ini pun menjadi satu penghalang. Penghalang sebagai satu resistance, sebagai satu roadblock. Okay, tapi macam saya kata juga, macam mana kita nak tahu roadblock ni boleh lepas ke tak boleh lepas? Halangan yang boleh lepas tak boleh lepas, tak lain tak bukan volume. So kalau dah sampai dekat area halangan, area roadblock, tiba-tiba ditolak dengan volume yang besar. Kat situ kita boleh nampak jelas bahawasanya tak lepas lah. Tapi yang ni dia cuba naik, berlaku penolakan, tapi penolakannya dengan volume yang kecil. Yang dia stay kat sana. Pada minggu kat sini, cuba nak lepas, tak lepas, kena tolak sampai ke bawah dan naik balik sikit. Okey, penolakan tu nampak macam banyak harga diturun, ditolak. Tapi macam saya kata, jangan tengok harga saja, tengok volume. What happened volume pada minggu tu je. Saya cuba rewind. Dia jadi macam ni lah. So kita nampak, okey, dekat dah dengan dua blok. And then kena tolak. Tapi volume macam ni. So kan obvious tu kita nampak minggu lepas punya volume dengan minggu ni punya volume. Dengan 2 minggu lepas punya volume, kita nampak kat sini pembeli masih menguasai daripada penjual lah. Okay, so ini antara tanda-tanda bahawasanya roadblock tu boleh lepas. Dan dia pergilah. Okay, alright. Okay, so macam saya kata tadi, untuk cut the losses, ialah yang ni kalau dia masuk the trend ni dah tak cantik. Tapi kalau kita on Indi, berselirat MA tu ada kan. MA tu berselirat ada ialah MA ni pun boleh jadi sebagai support. So yang mana dia boleh turun sampai sini dan dilantun balik. Okay, so kalau kita dah masuk the position, contohnya kita masuk kat sini. Okay, anda kata dah terlepas juga. Okay, tunggu MA 200, break MA 200 dah berjaya break. Dan kita masuk kat sini sebagai contoh, 480. Cut loss kita kat mana? Bawah ni lah. Tak payahlah bawah ni. Ni paling teruk lah ni. Bawah saja MA 200. Sekalikan dengan MA kecil ni. Cukup. Dah. That's it. Dan sekalikan pula dengan sini ada ada RBS itu. Yes. So, cut loss 38390. Okay. Nice. Dan kita pun kira lah berapa kita punya risk and reward. 390. Okay. Dalam 20 tik. 20 tik pula dah. 20%. 20% kita punya risk. Sanggup tak nak ambil risiko tu? Sanggup sila. Tak sanggup, tak payah. Next, skip saja. Cari kaunter lain. Okay. Itu kalau saya tunjuk macam mana pembacaan cara weekly. That's why macam hari tu ada ahli dalam grup dia kata, saya buat pembacaan weekly. Ya, walaupun dalam pembacaan weekly bermaksud setup kita, training plan kita mengikut time frame weekly. Jangan pula kita baca time frame weekly, kita nak masuk menggunakan time frame weekly tapi kita abaikan setup dekat time frame weekly ataupun trading plan dekat trading weekly. Apa trading plannya? Maknanya entry kita kat mana, cut loss kita kat mana, TP kita kat mana berdasarkan time frame weekly. So tak timbullah isu saya terlepas gini lah semua. Tak boleh. Okay, so weekly entry situ cut loss macam tadi lah. Okay. Satu lagi pula adalah bila kita nampak kat time frame weekly dah nampak macam promising, nampak cantik semua, dan kita boleh go for time frame daily untuk nak mencari entry yang lagi, kita boleh katakan lagi sharp lah, lagi sharp, lagi orang kata mengurangkan kita punya risk. So dekat sini kita boleh nampak dia dah cuba melepasi halangan halangan MA tu. Okay, kita tengok 4 Julai ni. So dia dah break MA 50 dan macam biasa bila break kita tunggu saja pullback. Tak payah nak masuk terus bila dah break, breakout lah katakan. Breakout ni boleh jadi breakout MA, boleh jadi breakout support resistance structure. So MA pun boleh jadi support and resistance. So dia break MA 50 dan dia pull back. Kat sini pun berlaku sama juga, pull back dry. So kat sini dia break dengan volume, esok tu dia pull back dry. Okay, contoh kita pun end in lah kat sini. So cut loss kat mana? Ini lagi jelas dan lagi kurang risiko lah. Okay, kita entry kat sini. Cut loss, ibarat kata cut loss ni maksudnya kita nak out position. Yang mana position kita kan nak ke atas, nak makin menaik. So kita nak out position bila mana harga dah mula menurun, yang mana penurunan ni tak nampak chance dah dia nak naik ke atas. Okay, apa sebab, apa antara kriteria yang kita nak kata dia tak nampak chance dan dia nak naik ke atas, dia nak turun lagi ni? Maksud dia mudah, dia break support. Break support pula, support macam mana? Multiple support. Support ada 3 jenis kan? Support structure, support MA, dynamic, lepas tu support trend line. Okay, so bila mana dekat entry kita tu ada multiple support. Ada support-support yang
macam-macam. MA pun ada, structure pun ada, trendline pun ada, bermaksud support tu kuat. So kita pun anggap saja bila mana harga break saja support ni, oh dah tak cantik dah, dia nak ke atas, dia nak ke bawah. And then cantik lagi ke kita nak hold lagi position kita? Tak payahlah, kita out. So kat situlah cut loss area kita. So sebagai contoh kat sini kita boleh nampak ada banyak MA berselirat kat sini. Okay, sekejap. Okay, ada MA ni besar kecil semua ada kat sini. Semua ada kat sini. So bermaksud very, orang kata strong support kat sini. Lepas tu kita nampak juga ada support structure. India pun dah tanda tu, dot biru tu. Yes, kita pergi belakang pun nampak support structure. And then trend line ada ke tak? Trend line, okay, adalah ni. Adalah down trend line, up trend line. Tak saya hide lah. Okay, daripada sini, tengok dekat weekly ni kita nampak kan? Daily kita nampak. Sini kita sambung. Okay, adalah down up trend line kat bawah ni ada. Okey, so bermaksud ada 3 jenis support yang berkenaan, yang terlibat. Ada 3 jenis support yang terlibat kat situ, support pula yang besar-besar. So kita punya cut loss cuma break je support-support tu, aku cut loss. Okey, break 50, break semua ni, break structure, break uptrend line. Okey, dan bawah ni, okey. 15% kita punya risk. And then kalau kita sanggup dengan risk dan reward, okay, ni risk, reward simple, daripada entry tarik saja ke nearest resistance, nearest roadblock ialah yang atas tu, atas lah kat sini kan, 34%. Nearest, ambil saja nearest, okay, dalam 20%. Okay, risk 15, reward 20. Mungkin ada orang fikir macam tak baloi, risk tu 15, reward 20. Mungkin ada orang fikir gitu. Tapi masalahnya, risk kat sini adalah support yang sangat keras. Multiple MA, ada trend line, ada structure. So ibarat kata risk kita tu senang cerita apa dia? Susah nak kena lah. Cut loss kita tu susah nak kena. Sebab apa? Banyak chances untuk dia nak melantun. Dia boleh sampai ke sini balik, dia lantun balik. Dia boleh pergi sampai sini balik, lantun balik. Sebelum kena kita punya cut loss area. Okay, dah kita dah masuk. Dah entry. And then, tunggu je lah. Kan? Tunggu je lah. Kita punya risk kat sini, tunggu je lah. Tunggulah dia sampai ke sana. Okay. Selagi dia tak sampai ke sana, tunggu. Selagi tak kena cut loss, tunggu. And then selagi tak ada setup untuk out. Sebabnya kalau macam CPO, okey lah dia 2 arah kan. Yang ni saham ni 1 arah. Selagi tak ada setup untuk dia nak turun. Contohnya apa setup untuk dia nak turun? Dia bila dah mula break support-support yang sebelum ni dia tak break. Okey, MA lah kita nampak kat sini MA. Keluar sell and then tengok adakah dia berjaya break the MA. Pertama sekali bila dia dah naik MA5 ni antara yang orang kata yang dekat. MA5 warna kuning 9, putih 21, merah 20. Okey, so bila dia dah start menaik, 2 MA ni lah yang akan berdekatan dengan harga. MA kecil, fast moving average, 5 dengan 9 ni. Okey, dan MA ni lah yang paling senang lah untuk di break. Okey, tapi dalam keadaan momentum, MA20 ni susah sikit lah dia nak break. Sebabnya kalau dia dah pancit, dia akan mula break. So ni kita boleh nampak kan, MA20 tu dia macam tak menyentuh lah. Dia follow saja. Dia sampai je dekat dengan 2 ni, dia lantun balik. Sampai je dekat 2 ni, lantun balik. So moving forward, bila kita dah berjalan ke depan nanti, andai kata kat mana aku nak set aku punya trailing stop, boleh saja set trailing stop bila dia break MA20. Boleh, tak ada masalah. Maknanya kita nampak behavior dia. Sebab setiap counter dia berbeza behavior dia. Ada yang sampai ke 30 dia lantun balik. Ada yang sampai 5 je lantun balik. Ada yang sampai 20 macam sekarang ni kan, dia naik sampai dekat 20 dan dia lantun. Sampai dekat 20, dia lantun. Kita bukannya nak ngam-ngam kena the line The good rebound untuk MA adalah yang menghampiri the MA. Itu yang the good rebound. So macam ni lah. Dia menghampiri je dekat MA yang 20 dengan 21 ni, dia lantun balik. Dia menghampiri ni, lantun balik. So kita nampak perangai dia adalah dia melantun dekat MA 20 dengan 21. Okay. And then kalau kita nak set, tak apalah, aku set kat sini. Maknanya ini adalah line area patah trend. India pernah tunjuk dot-dot kuning ni. Dan bawah sikit pada MA20 dengan MA21. Dan teruskan layan. Andai kata yang nampak macam tu, boleh. Tapi bayangkanlah kan,
Ini harga semasa. Ini adalah orang kata Chinese stop you all. So you all dah kehilangan opportunity sebanyak 24%. Sanggup ke tak? Yang tu kita pulanglah pada masing-masing. Ada orang macam tak sanggup lah, saya nak set lah dekat atas ni ke semua. Tak kisah. Bila dah profit tak kisahlah. So IWCT ni hari Jumaat itu nampak berlaku satu kemasukan volume sebanyak 90 juta punya volume besar mengalahkan volume beli yang sebelum ni, yang menjual pun sikit-sikit saja. Okey, stokastik pun dah nampak macam crossing, dah macam nak mendongak ke atas, dah crossing. Okey, dan siapa nak masuk? Okey, yang boleh masuk sekarang ni adalah menggunakan setup pullback drive volume. Itu saja. Setup rebound no more. Setup orang kata rebound and breakout, no more. Dah terlepas kat sini. Rebound kat sini pun dah terlepas. So sekarang ni ada setupnya adalah pullback drive. Setiap setup dia ada pro and con. Setup rebound, apa dia punya con? Menunggu sikit lah. Apa dia punya pro? Low risk lah. Apa dia punya pro lagi? High return sikit. Tapi apa yang kita kena sacrifice? Masa. Kita kena sabar. Okey, apa pro untuk setup pullback drive? Masa pendek. Dia pullback je dry, kita pun masuk. Dan kita pun continue the ride. Okay. Apa dia punya con? Dia pullback dry, lepas tu dia pun berehat. Itu dia punya con. Yang mana dia dah sampai waktu untuk pancing. Okay. Macam mana untuk kita nak macam baca-baca bahawasanya dia punya gas masih lagi ada. So, volume satu. Nombor dua, stokastik. Pullback dry, pastikan stokastik kena dalam keadaan macam ni. Kena dalam keadaan orang kata oversold dan cross up. Jangan pullback dry, stokastik duduk dalam keadaan ni. Contoh kat sini lah. Ni nampak kan? Sini dia naik dengan volume macam ni. Esok tu dia turun. Volume bawah tu dry kan? Tapi masalahnya stokastik dah ke atas tu. Dah ke atas dan macam nak cross down. So apa jadi? Turunlah kejap. Turunlah kejap. Lepas tu baru pergi. So kita cari pullback drive matching dengan stokastik maksudnya sama juga matching dengan intra punya setup. Okay, so tengoklah esok dia berlaku pullback dry ke tak. Okay, kalau pullback dry bolehlah masuk. And then apa lagi dia punya con? Dia punya con, risk dia senang kena. So kita tak mungkin lah, contohlah esok contohnya dia pullback sampai sini sebab dia sebatang panjang. So nak kata dia ada support ke atas pun macam tak berapa firm lah supportnya. Contoh dia pullback sampai sini je. Okay. Dan kita punya risk, kalau kita nak sekalikan ke bawah ni, sama dengan area patah trend. Okay. So dalam ni lah risk dia. 17%, 18%, itu risknya. So mungkin kita rasa macam besar pula risknya. So standard kalau geng-geng yang pullback dry, risk boleh je letak bila keluar signal lah. Signal sell keluar, situ je untuk out. Sebab kita anggap kita nak join pullback dry ni adalah kita nak join the momentum. So kalau lah kita masuk, jadi kita tak payah nak bazir masa lah. Kita out sajalah. So mungkin kalau kita set contohnya, ni kan line-line keluar sell kan. Dot ni kan. So anda katalah, kita set bawah tu. So mungkin risk kita dalam 5 ke 6% je. So kita anggap dah dia pancit. Itu saja. Yang kedua, mana lagi kita tengok? Definitely time frame yang lagi besar. So kita tengok weekly, kita tengok volume dia pun meriah. Perjalanan dia pun jauh lagi lah. Dan kat sini pun kita nampak ada satu roadblock. Tapi adakah roadblock tu dekat dengan roadblock, adakah volumenya menolak? Tak, kita nampak volumenya masih lagi menghijau dan besar pula tu. So kemungkinan besar boleh lepas. Tengok lagi besar time frame monthly, lagilah nampak prominent sikit dari segi dia punya patah trend. Lepas tu dia dah break MA50. So the nearest yang nak pergi mungkin kat sini. Saya kata mungkin saya tak nak kata sebab ini bercakap benda ke depan. Nanti saya dipersalahkan pula memberi signal. Okey, kemungkinan dia akan sampai ke 200 ni lah. Monthly 200. So dengan volume macam tu. Okey, dan bila kita tengok MA200 kat sini berharga 835. Kita tengok weekly. Apa yang ada pada sama juga. 835 ni adalah roadblock yang kedua ni yang
Selepas yang ni, sini. Okay, apa berlaku kat Delhi? 8 tak ada, kosong. So, situlah antara yang terdekat dulu dia nak pergi. Yang mana mungkin ada penolakan kat situ. So, dia boleh jadi satu kita punya target. Okay, sorry. Dah melalut panjang pada kaunter yang kita tak nak bincang pun. Tak tahulah, Allahu'alam apa yang Allah tunjuk pada hari ni. Okay, so seterusnya macam itulah kita screen. Tengok pula Asia Brand, tengok weekly-nya. Ini sideway, nampak tak? Straight macam ni. So kita tak nak terperangkap dalam struktur yang tidak naik, tidak turun. Sideway lah. Okay, skip, next. MQ tag, sekali buka macam ni. Tak nak. Winvest ni apa? Ini adalah ini adalah Warren Warren. So untuk nak tengok dia nampak macam menarik. Nampak Warren tengok mak dia pula dah kenapa pula mak macam ni, anak macam tu. Contoh kita rasa pelik abaikan je, gitu je. Pelik tak payah. Kita nak cari benda-benda yang firm saja untuk kita. GDP dah turun, semua struktur menurun. Palo turun, Rex turun. Walaupun ini adalah berada di carta yang tertinggi dalam watchlist saya. So, Bipuri, tak nak. Sampailah cari bentuk-bentuk yang menarik. Okey, untuk bentuk-bentuk yang menarik, sebagai contoh kita pergilah kepada senarai kaunter yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, sebagai contoh, Ewin, EWIIN. Ewin. Kan dah berbeza lah bentuk dia tu. Tadi kan kita nampak macam menurun. Tiba-tiba kawan ni kita nampak dah mula menaik. So, saya apa yang saya nak cakap pagi ni bukannya nak kata bahawasanya boleh nak masuk Ewin apa semua tak. Cumanya kita nak menceritakan apa yang saya dah post chat dekat grup. Saya tak post chat Ewin bila dia dah menaik canak macam ni tau. So kita post awal lagi, cumanya time tu mungkin kita tak nampak bahawasanya okey ni, ataupun kita tak sanggup nak menunggu ke. So saham is a waiting game. So kena tunggu, sabar saja. Okay, sebagai contoh Ewin, banyak kali kita share Ewin, cumanya yang the latest kita share adalah bila dia berlaku dekat area sini. Bila dia buat satu kenaikan, lepas tu dah kena reject. Okay, so you all boleh nampak apa yang berlaku kat sini. Kenapa yang kata kita share? Sekejap saya cuba rewind nak bagi nampak lagi jelas. Okey, kita nampak mula cucuk langit. Cucuk langit. Tapi yang ni pun sama juga. Ewin ni kalau kita tengok bentuk sebelum ni, dia adalah bentuk patah trend. Sinilah, dekat sini dia patah trend. Okey, saya potong. Dia macam tu. So, kita boleh nampak jelas lah. Dia mula patah trend. Kurang macam IWCT tadi kan. Okey. So, kalau kita je nampak bentuk dia kurang sama je. Pembeli belakang tu kan manusia, sama je. Nampak tak? Sini pun kita nampak dia dah patah trend. Kalau kita sambung sini pun kita nampak dia dah patah trend. Tapi patah trend dengan cara yang tak obvious. Dia patah sikit. So bila tak obvious ni memang kita pun tak obvious jugalah memandang dia. So dia turun, lepas tu dia macam side, lepas tu baru dia patah sikit, dia break sikit. Okay, so kebiasaan kalau break sikit memang kita memerlukan MA untuk jadikan panduan. Sebabnya kalau kat sini bila dia dah bersusun macam static macam ni, kebiasaannya MA mesti ada kat atas ni. MA besar lah, MA besar ke, MA kecil-kecil ke, mesti ada kat atas ni. Dan basically memang ada lagi MA yang tak lepas. Okay, kita tengok. See, dia mesti akan buat macam tu. So mesti ada MA yang tak lepas. Kat sini kita boleh nampak MA semua yang selain pada 200 semua ada kat bawah. Tapi ada 200 yang tak lepas. Okay, so apa pembacaan kita? Tunggu saja dia break 200. Break apa yang tak lepas lah. Okay, kat situ kita nampak dia dah mula break 200 and then kita tunggu dia pull back drive. Tak pull back drive, dia terus panjat kat. Tak apa, sabar, tunggu je pull back drive. Ini atas weekly Okay, ialah seminggu nak tekan lagi. So ada dah berlaku tu seminggu ada turun sikit. Okay, tak apa. Anda kata minggu ni pun kita lepas, tunggu saja minggu depan. Minggu depan dia buat macam tu dan kita pun tengok volume. Nampak tak? Nampak tak apa jadi volume. So kita nampak lah kat situ berlakulah pull back drive. Turun lagi tu. Buat apa pada volume? Macam tu. Still lagi drive. Nak kata drive. Ni yang membeli sebanyak 70 juta, yang menjual sebanyak 20 juta plus 20 juta.
So 40 juta yang menjual, compare dengan 70 campur dengan 2, 70 juta. 40 juta jual, membelinya masih lagi 72 juta, plus lagi dengan 18 juta. Maknanya dalam hampir dengan 100 juta, 100 juta membeli, 40 juta out. Dalam 50 juta ke 60 juta masih lagi di dalam. Itulah konsep macam kita kata pullback trade. Dan turun lagi, tak kisah dia turun, tapi volume. Okey, so sini ini bentuk sama tak? Dia kurang kan? IWCT tadi sama kan, bila dia dah patah, lepas tu dia break MA, and then dia pun main kat atas tu, dan volume pun tak ke mana, masih lagi membelinya masih lagi kuat. So itulah petanda-petanda yang nak buat kenaikan lah. Okay, so apa yang berlaku pada Ewin, lepas tu dia pun macam tu lah. Itulah pergerakannya. Inilah kata kalau kita masuk based on rebound ataupun breakout and pullback die dekat time frame yang besar, masalah kita kena consume sikit, kena sabar, kena tunggu, sabar. So bukannya tengok time frame, reaction pula daily. Kat sini kita boleh nampak apa yang berlaku dekat monthly, weekly ni kan. So lepas tu MA ni nak masuk stage 2, MA 50 nak cross 200. Kita pun boleh khayal sikit, nanti dia akan bersusun 5, 9, 21, 20, 30, 50, 200, dia akan bersusun cantik. Lepas tu masuk stage 2. Bila masuk stage 2 akan berlaku satu penjutan. Bila crossing je MA 50 dengan 200, okey, ini yang kita namakan sebagai stage 2 punya pasar. Apa maksud stage 2 ni? Dalam market dia ada 4 stage. 4 market stages. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1 balik. Okay, so fasa 1 tu adalah fasa accumulate lah. Fasa 2 ni adalah fasa markup, fasa kenaikan. Fasa 3 adalah fasa distribution. Dah mula dah orang nak take profit lah apa semua. Ini adalah fasa menurun lah, downtrend. Okay, so kita nak capture lah fasa ni. Fasa 2, stage 2. Okay, so stage 2 ni dia boleh berlaku kat mana-mana time frame. Okay, time frame tak kisahlah, sehari ke, 30 minit ke, sejam ke, dia tetap akan ada fasa dia. Tapi kalau kita tengok berlaku dekat fasa, contohnya time frame 5 minit, jangan nak expect benda tu berlaku lama. Cara 5 minit lah. Tapi kalau time frame weekly, bermaksud lamalah perjalanannya. Okay, so standardnya bila dah mula nak masuk fasa ataupun dah masuk, dah crossing, so dia akan buat satu kenaikan, satu henjutan kenaikan. And then dia akan buat satu penurunan tu, dia akan cari balik dekat MA ni. So dia akan naik, dia akan turun. MA ni akan follow. Dia akan turun, pergi cari balik dekat MA 50. So dia akan retest balik MA 50. Fasa kenaikan ni yang kita panggil sebagai initial run up. Sebab kata satu kenaikan awal. So ada traders yang dia tak masuk pada fasa kenaikan awal, dia tunggu fasa turun. Fasa turun yang mana dia nak tengok adakah turun tu dia berjaya bounce tak dekat MA 50. Kalau dia tak berjaya bounce, bermaksud dia pun ke bawah lah. Kalau dia berjaya bounce, bermaksud jauh lagi lah dia nak pergi. So ada traders yang masuk based on rebound MA 50 dan masuk. Okay, dan inilah easy trade, kepala ikan easy trade. Kita pemudahkan, kita pun buat satu summary, mencari kepala ikan easy trade. So basically inilah konsep kepala ikan, inilah cerita buku teks di sebalik kepala ikan easy trade, yang mana kita mencari satu penurunan dekat time frame weekly, satu penurunan yang banyak tak kisah. Dia cari dekat MA yang besar, MA 50, 30, dan dia berlaku rebound. Ada signal, masuklah kita. Dan sabarlah menunggu. Sebabnya memang insyaAllah jauhlah perginya. Okey, so itu yang standard akan berlaku bila mana-mana masuk stage 2. Tak kisah berlaku dekat sehari ke, dia akan buat macam tu juga. Dia akan cari juga MA 50 dekat sehari ataupun weekly. Dia akan cari juga MA 50 dekat weekly. Okey, cari tu bukan nak kata exactly dia sampai kat 50. Menghampiri tu pun dah kira dah mencari. Sekejap dia loading lama sikit ni. Saya replay, so dia akan jadi lama sikit. Dia akan jadi delay. But replay cannot be connected. Sudah. Dia kena pangkal. Okey, saya balik boleh. Okey, lepas tu dan terus melayan lah. Layan. Dia dah cross. Dah masuk stage 2. Cross. And then naik lagi. Okey, panjat lagi. Sini kita jagalah tadi stop.
Okey, dah. Okey, naik ni belum. Saya tunjuk dekat sudut langit ni. Inilah initial run up-nya. Okey. Okey, sini tunjuk langit ni. Dia start tunjuk langit ni. So, bila dia dah start tunjuk langit, tapi volumenya masih lagi tak ramai yang menjual lah. Okey. Dan, mana je? Saya lupa. Okey, sini. So, dekat grup, saya tunjuk bahawasanya tak apalah. Boleh tengok dekat grup mana saya kata okey Ewin yang mana berlaku penurunan tapi volumenya tak ada, masih lagi pembeli masih menguasai. Kalau kita tengok daripada awal Januari sampailah Julai lah, 7 bulan pembeli menguasai, kita nampak obvious. Dan kat sini kita nampak stokastik dah mula cross down daripada overbought, cross down. So dia akan turun lah, gitu kita kata. Dia akan turun. Last pula dengan candle menolak. Okey, dia akan turun, dia akan cari mana? Dia akan cari mana? Kita tengok balik perangai dia apa yang dia buat sebelum ni. Sebelum ni nampak, dia pergi je dekat dengan 9 dengan 20 ni, dia bounce balik. So, kat sini lah area-area dia akan mencari balik. Dia akan turun sampai sini, dia akan lantun balik. Dan saya kata kat grup, dia tak akan sambung naik selagi kalau stokastik duduk macam ni. Dia kena stokastik, kenalah cross up naik ke atas lah. Okey, dan tunggulah. Dan saya pun dah bagi highlight yang mana kita tunggu dekat area-area kawasan. Dan dia turun, tengok. Dan MA ni kena ingat, MA ni dia makin bergerak mengikut harga. So sekarang ni dah makin mendekati, stokastik pun makin menurun ke bawah. Dia kan, stokastik makin turun ke bawah. Nanti dia akan turun sampai oversold, dia akan cross balik ke atas. Cross balik ke atas, dia pun sambunglah balik kenaikan. Okey, dekat. Dah sampai dah dekat kan. Dah sampai dah dekat dan dah mula dah macam kita nampak ada lantunan dekat situ. Volume membeli pun dah sudah masuk. Stokastik pun dah mula dah macam air kan. Macam nak cangkuk je ke atas. Okey, dan kita pun tengok kat time frame daily adalah dia punya signal dah keluar lah dekat time frame daily. So time signal keluar dan lepas tu pullback dry dekat daily, bolehlah nak entry. Okey, sekejap saya off dulu, saya tengok. Okey, kita tengok daily. Ni kan keluarlah signal. Dia turun daily, kita nampak obvious satu sell, dia turun dekat sini, dia cari balik dekat MA 30 untuk bounce. Volume pula tak ada menjual ni. Volume tak ada. Yang membelinya menguasai. Lepas tu dia keluar signal. Break semua MA tu. Nampak tu? Break semua MA. Dengan signal. Bolehlah nak masuk. Lepas tu stokastik pula memang daripada oversold. Oversold dan dia berlaku pullback dry. Kat sini pun pullback dry juga. Okay. Jadi sini lah masuk. Cut lossnya kat mana? Bawah ni je. Bawah ni je cut loss. Dia patah trend. Beri semua MA bawah ni je, tak payah nak sekalikan ke bawah tu, bawah ni je kalau. So kalau kat situ okey, pullback dry, kalau situ berapa persen je kan, sekalikan okeylah 10% punya risk, silalah 10% punya risk. And then sampai ke mana, kan dah kata dah TP ke roadblock terdekat, sampailah ke sini, dapatlah 12%. Okey dapatlah 10% dalam masa tak sampai sebulan, tak sampai 2 minggu lah. Tak sampai 2 minggu. Okey, so dekat area-area situ kita pun dah set standing stop apa semua. Okey, so apa yang terjadi sekarang ni? Sekarang ni tengok, kita nampak kan, volume dah mula masuk menjual tapi still tak kuat still tak kuat. Harga turun dengan macam banyak. Stokastik dah macam tu. So kita expect sampailah ke area sini, lepas tu dia lantun dah balik. So siapa-siapa yang tak menyempat lagi dengan Ewin, boleh tengok based on macam yang saya cakap tadi. Maknanya dia akan turun, dia akan cari bawah ni. Lepas tu stokastik pun dah nampak macam nak cross up, nampak melantun. Kok siapa nak masuk, silakan lah, tekanlah. Apa kira lah risk reward apa semua. Okay, dan ini adalah monthly dia. Monthly dia masih lagi kuat lah monthly dia. Dah all time high. Okay, itu untuk Ewin. Okay, faham ke? So Ewin adalah bukannya setup rebound dia bukan setup rebound, dia adalah setup patah trend dan dia breakout MA kat sini. So sama dengan IWCT tadi. Okay, seterusnya UEMS. UEMS Sunrise. Nampak tak sama? Nampak tak lebih kurang je? Tak tahulah mata you all macam mana. Senang je nak nampak MA yang tak lepas.
Harga pun bawah MA, MA50 tak lepas, MA200 tak lepas. Tiba-tiba dia lepas. Ni. Dia lepas 200. Lepas tu nampak dah MA bawah ni. Nampak macam, wish, yang kecil-kecil semua dah macam dah tersusun. 5, 9, 21, 20, 30, 50. Mana tak susun lagi? Ni 200 dengan 50. Okey. Cuba bayangkan. Boleh tak dia? Next dia akan jadi macam ni tak? Turun 250 pun sampai sini. Dah mula crossing. Dah jadi macam Ewin tadi pula. MA lain pula sambung atas macam sama. Gitu je lah kita nak buat prediction bahawasanya apa yang akan terjadi next. So UEM Sunrise ni memang counter patah trend. Alamak. Jadi macam ni lah. Okey, ini adalah counter patah trend. Sekejap saya hide. Kata, jelas. Yalah, mungkin orang kata, sekarang ni memang nampak jelas. Tapi macam sebelum ni tak apa nampak. Okey, kita potong. Okey, kalau macam ni, tak ada patah trend macam tu. Wow, nampak tu. Kasar tau. UEM Sunrise ni memang counter yang Okey, membantu tak ke depan nanti? Tak membantu, tapi at least kita boleh nampak bahawasanya dia dah mula tak sambung dah dia punya downtrend. Kalau dia sambung dah akan macam turun lagi. Yang ni tak, dia sambung sini. Okey. Yang kedua, trend line yang kita boleh lukis. Daripada sini sambungkan ke yang terdekat lepas. Cantik tak apa cantik. Okey, so tak apa cantik buang. Tak apa cantik buang. Ambil yang cantik kita nampak jelas the trend. So kenapa susah kita nak lukis trend line? Sebabnya dia dalam mode sideways ni. Memang susah sikit lah. So kita pun cari yang kita nampak jelas dia punya trend. So kat sini kita nampak satu ke sana. Nampak tak? So kita melukis trend line, jangan lari daripada line trend sebelum ni. Ni kan line trend sebelum ni. Ni kan? Ini adalah line trend sebelum ni. Ni yang line putih saya buat ni. Berdasarkan daripada atas tadi. Dan kita nampak dia break kat sini. Tapi dia break yang tidak obvious lah. Break maksud dia macam main sideways kat situ. So kita nak melukiskan trend yang ni pula. Tapi kita sambunglah daripada trend sebelum ni. Maknanya tak, dia masih lagi bersambung daripada trend sebelum ni. Bukannya kata kita ambil pada trend yang tak sambung lah. Okay, so kat sini kita nampak macam tu. Sini, sambung sini, sambung sini. 3 dah. 4, 5, 6. Okey, kuat. Maknanya trend ni cantik. So ingat lukis trend line. Jangan lukis trend line daripada point A ke point B. Jangan macam tu. Kalau macam tu, apa fungsi trend line? Sebagai contoh. Ini contoh tunjuk. Let's say lah sini kita ambil sini. Kita pun lukis sini. Ni, kita lukis sini. Jangan andai kata kalau ini adalah harga semasa. Maknanya sini tak nampak. Saya tak replay, saya tak nak ganggu chart. Janganlah kita lukis daripada sini sambung kepada yang latest. Tak boleh. Kita nak buat pembacaan latest menggunakan trend yang sebelum. So kita kena sambungkan yang sebelum at least 2 point, 2 titik bersambung. So macam sini kan, saya sambung pada titik ni, sambung dengan ni, sambung kat sini, kekalkan sambungan ni, tarik je ke depan. Gitu. Bukannya sini sambungkan yang latest. Kalau gitu penuh trend line kita. Okey. So kita boleh nampak bahawasanya ini adalah the trend line yang baru. So kalau dia boleh break yang ni bermaksud patahlah trend kan. Okey. So nampak macam dah break dan dia pun bermain dekat area trend line ni. Sama jugalah pembacaan kita buat macam tadi dekat IWCT, dekat Ewin. Sekejap, saya tunjuk. Kita pun buka indie. Buka indie, banyak lagi lah meriahnya. Kan? Okey, memanglah MA50 dah lepas. Semua MA dah lepas. Tapi atas kepala yang ni ada. Kalau siapa-siapa yang kata, nak masuk jugalah, boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan anggap dia boleh terbang tinggi selagi dia tak lepas MA200. Kena ingat gitu. Sebabnya kalau dia masih lagi berada bawah MA200, basically dia masih lagi dalam mode downtrend. Okay. Dan janganlah kita berharap tinggi. Target je lah saja kepada MA200. Gitu je lah nak masuk yang counter. Saya nampak dah patah trend. Saya nampak dah break. Tapi ada MA200 kat sini. Saya nampak ada setup sini. Ada buy. Lepas tu ada volume. Dry lah apa semua. Volume start masuk. Okay, boleh. Kalau saya bawah ni je. Risk saya rendah. TP anda ke 200 cukup. Gitu je. Dan nak kena ingat, TP kalau mengikut MA,
nak kena selalu tengok MA tu. Sebab MA kan dia makin bergerak, makin bergerak. So mungkin kat sini TP kita sebelum ni, MA makin bergerak, MA makin turun, makin turun. So kita kena ubahlah kita punya TP tu. Okey, dan tengok dia cari. Sampailah pada 200 tu. Sampai 200 nak tolak. Ui, tembus. Ui, tembus lagi. Okey. So tembus. Sama macam biasa. Sama macam dengan Iwin, dengan Adversity tadi. Kita pun tunggu pullback drive. Berlakulah kat situ. Kan? Berlakulah kat situ pullback drive. Okey, tadi lah. Kan? Ni dah hujung minggu. Stokastik dah nampak macam nak turun lah. Kan? Nak turun tapi kita tengok volume. Dah berlaku pullback drive, so kita in. Cut loss kita kat mana? Cut loss kita simple, bawah MA 200 cukup, enough. Sebabnya kalau dia kuat, dia takkan boleh tembus MA 200. Itu je psikologinya. Kalau dia masuk balik MA 200, bermaksud dia dah tak kuat, dia nak turun ke bawah. So kita letak MA 200 sebagai kita punya support yang kuat lah. Break je MA 200, get up. Yalah, kan kita buat sandaran tadi yang mana kalau dia break MA 200 dan dia berjaya kekal atas MA 200, bermaksud dia akan sambung lagi kenaikan. So kita punya psikologi kat situ. So tiba-tiba bila dia break balik MA 200, tak nak lagu, aku out lah daripada counter ni, cari counter lain. Gitu. So kita masuk sini, cut loss bawah MA 200, okay, dalam 15%. 15%. Kenapa besar? Definitely weekly ni, bukan daily. Saya tak buka daily. Kat daily, for sure akan ada setup sama seperti Iwin tadi. Sekejap kita tengok 17 Julai. Kejap kita tengok 17 Julai dekat daily. Okay, dan volume, kat sini mungkin ada orang risau lah kan dengan volume besar. Again, campurkanlah dengan minggu yang sebelum ni. Okay, dan kita nampak stokastik, dia tadi kan kita risau stokastik tu macam nak cross. Memang dia akan turun dululah. Tapi turun dulu tak adalah kata turun yang kita nampak macam membuang ataupun melibas lah apa semua kan, istilah-istilah yang biasa orang pakai risau ni kan. So kita pun kena expect lah, okay, dia nak turun dekat MA ni, MA bawah ni, bounce kat sini, bolehlah aku masuk. Gitu lah, tunggu lah. Dah lah kan, dia dah turun dan lepas tu dia sambung naik lah. Okay, dah sampai, dah naik dia, dan kita tengok monthly pun masih lagi awal, masih lagi peringkat awal. Allahu Akbar. Saya tak tahulah, saya tak kata, saya tak bagi call by call lah. Cumanya saya hanya ajar mengikut apa yang berlaku dekat chart. Saya tak tahu, mungkin dia boleh sampai ke sini, mungkin dia boleh sampai ke sini tak tahulah, wallahualam. Dan UEM Sunrise pun you pun rasa boleh kenal kot company apa. Nak kata dia company scam, taklah, saya tak kata dia scam lah. Cumanya ada bisnes yang dia terlibat tu tak kena dengan keadaan on that time. Menyebabkan turunlah sekejap. Tak adalah kata turun sekejap kan, turun lama kan. So bayangkan daripada tahun 2013 turun. Sekarang macam ada buat comeback lah dia kan. Ada something ni, tak tahulah. Boleh lah. Siapa kot nak tahu, tengoklah fundamental dia apa yang berlaku. Dia mesti ada something yang berlaku lah. Mesti punya. So daripada harga RM3 lebih turun sampai 50 sen. Allah. Okey, 14 Julai tadi. Okey, 14 Julai. Sini. Sama tak dengan Iwin tadi dengan IWCT? Sama juga. Daily kita boleh nampak dia break lah MA semua dan berlakulah lantunan dekat MA sama bentuknya tadi, dan kita tengoklah pullback drive ke apa semua dan terus dia naik lah. So tadi 14 Julai adalah hari Jumaat, so maknanya 5 bulan lah sini. Dalam di 14, 7, 6. Sinilah 10 Julai. Yalah tadi 14 Julai tu adalah hari Jumaat. So kalau hari Isnin, tolak 5 hari lah. 13, 14, 5 hari. 9. Ya Allah, apa namanya matematik? 9 lah, 9. Okey, so 9. 7. Betul lah. Ni 7 hari bulan, ini adalah Isnin. Betul. Ini Isnin, ini adalah hari Jumaat. Saya tu nampak dia cari MA5, lepas dia pun naik. Kat sini berlaku kenaikan dengan volume. Sekejap, saya besarkan volume sikit. Okay, nampak sini ni candle ni, satu volume yang besar, dan hari Selasa pullback dry. Hari Rabu dry juga. So biarlah, sabar je lah, tunggu je lah, tak kena cut loss apa semua kan. Dan daily pun kat sini ada sekali lagi dia bagi chart. Okay, so UEM Sunrise berhad. Okay, ada soalan setakat ni? 20.30. Ada soalan? Faham ke saya terang ni? Ini adalah cara untuk nak tengok time frame weekly, bukannya kepala ikan easy trade. Bukan sekarang ni keadaan yang
orang kata tidak berapa obvious lah untuk kepalikan nak terjadi. Kepalikan ni nak terjadi, dia mestilah berlaku kenaikan. Macam ni lah. Kan? Naik dan turun. Lepas tu rebound. So, ini yang berlaku pada last year lah. Last year banyak yang berlaku kepalikan. Tapi untuk sekarang ni, banyaknya yang berlaku adalah patah trend. Banyak yang berlaku sekarang ni. Yalah, daripada penurunan yang lama kan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada faham ke? Terang ni? Okay, mana example? Okey, dan basically counter yang patah trend ni risiko rendah Risiko rendah. Cumanya nak kena sabar banyak. CGB sama juga. CGB adalah counter yang patah trend. Lama dah. Dan kita pun dah highlight lama dah. Rasa bulan Jun ke Mei. Bayangkanlah lama CGB. Apa tadi? Ni, panjat je dia kan. Okay, so kita tengok berlaku pada nampak sini lagi Januari, you bayangkan Januari tahun ni. So kaunter-kaunter patah trend inilah con dia adalah lama menunggu, sabar, yelah baru patah kan. Dan CGB kita highlightkan adalah dekat sinilah, bila yang mana keluar signal, monthly keluar signal, cantik. Okey, pembacaan. Okay, kita start. Macam mana kita baca? Kita tengok dekat contoh dekat time frame monthly, satu kenaikan yang banyak, lepas tu penurunan. Okey, volume jual pun meriah, lepas tu turun. Kat sini memang jangan entry tak ada sebab nak entry ni. Dia turun, lepas tu dia dah menyepi dah tak turun lagi. Dan volume dia pula sama, accumulate dah berlaku, dah tak ada dah orang menjual banyak-banyak lagi, dah ada membeli. Dan kita jangan masuk dekat pasar accumulate ni, jangan. Lama lagi menunggu. So bayangkanlah ni sebulan. Okey, kita tunggu sahaja signal datang. Sebab ini kan sell. So next akan keluar buy. Tunggu signal datang. Adakah signal datang terus masuk? Jangan. Tengok ada halangan ke tak. Ada halangan atas kepala, jangan masuk. Sebabnya halangan tu lah akan buat menolaknya. Okay, so kita nak masuk bila aman, tak ada halangan. Okay, so that's why dalam grup kita pun highlight. Okay, signal dah keluar, CGB, signal dah keluar kat sini dan ada MA20 tu. Rayu apa saya besarkan. Nampak tak? Yang tak lepas tu apa dia? 20 ni kan? Benda merah ni. MA20 tak lepas. Okay, so kita tunggu sajalah bila dia dah lepas. Dia lepas dan dia pun pull back atas MA tu dengan dry volume. Cantik lah. Dan ianya berlaku dekat area sini. Okay, dan volume pun menarik kan, berlaku kat situ. Dan bolehlah masuk dan insyaAllah tak adalah kata menunggu lama sangat. Walaupun tak lama sangat, banyak bulan juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Okay, 6-7 bulan tapi you all boleh tengoklah dia punya risk. Ni risk monthly tau. Risk monthly ni maknanya risk korang ni memang super lah kalau risk monthly. Maknanya lagi besar time frame, you all punya cut loss area you all letak, itu lagi kuat. Sebabnya struktur berbeza monthly dengan weekly dengan daily. So contoh kat sini, kita boleh letak kat sini. Okay, ni area patah trend sekarang dekat MA20. Okay, risk kita adalah dalam 25%. Besar? Ya, sebabnya time frame monthly. Tapi jauh tu harga tu. Kalau tengok dekat time frame weekly dengan daily, cut loss tu mungkin boleh dinaikkan lah mengikut support yang ada berlaku dekat time frame weekly dengan daily. Tapi ini sebagai nak bagi nampak gambaran. Monthly pun risk dia tak adalah kata sampai 50%. Okey, 25%. Itu pun memang teruk sangat tu. Kalau pergi ke sini, break bawah ni teruk sangat. Okey, dan reward ke Roblox terdekat sampai ke sini kan. Okey, so sampai ke sini pun dah 100% lah. So CGB sekarang ni dah sampai dah kepada target yang kata 100%. Sekejap. Ya ke? Saya rasa saya ada bagi tahu lama dah ni. CGB ni memang counter lama lah. CGB. Ni kalau dalam grup sama ada dalam klien ataupun dalam counter apa yang kita akan okey. Sini. Februari kita highlight. Okey, CGB. Monthly makin better lepas MA20. So, kita highlight. Ini adalah memang, tapi kalau dah highlight macam ni, mungkin orang tak nampak cun lah. Alah, tak best lah kan. Nak kata naik tinggi pun tak. Betul. Itulah cara easy trade. Memang bila kita highlight, orang tak nampak benda tu macam menggiurkan. Tapi seminggu 2 lepas tu ataupun sebulan 2 naik tinggi. Lepas tu mula lawan nak mengejar. So kita tak nak gitu. Kita nak swing. Kita naklah kita punya risk rendah. So macam ni kita nampak, saya pernah cakap tu better lepas MA20. Monthly makin better. Lepas MA20.
Dan ini berlaku pada Februari ya. Lama dah Sekarang ni kan dah Ogos. Dan dapatlah 100%. 100% dalam masa 6 months. Hebat lah tu. Kan? Setahun 100% pun dah hebat dah. Tak payahlah nak dapat 100% sehari target. Nanti tension kita. So ni pun belum habis gas lagi. Tak nampak lagi habis gas. And stokastik memang dah overboard, tapi dia itulah maksimum dia. 100. Dia tak ada pergi more. Duduk situ ada. So volume masih lagi meriah. So nak cari sini ke, lepas tu sini ke, kan? So dah 100 lebih lah persen. Okay, so kalau kita buka weekly, weekly. Sama juga berlakunya, okay ni Januari nampak tak apa yang berlaku dekat weekly, sini, signal dan lepas. Ni break. Sama juga dengan WCT tadi, UEMS tadi, sama. Dia punya pergerakan sama je bentuknya. Break MA50, lepas tu bermain dekat atas ni, cari MA9. Ni kaki macam ni ada something happen lah. Ada memang itu CGP dia tiba-tiba dia buat satu penurunan yang banyak, lepas tu naik pula dengan laju. Ada lah tu geng-geng siapa yang kat belakang dia tu buat kerja. Okay, so dia pergi sini balik dan lantern balik lah. Lantern balik. So sama, bentuk yang sama, counter yang berbeza. Bila mana counter yang kata patah trend, gini akan jadi. Okay. Alright, seterusnya Radium adalah counter, dan ini saya nak highlight counter yang baru IPO. Dia baru listing pada tahun ni. Kalau tengok daily macam tak adalah kata menarik, tapi tak adalah kata teruk sangat. Tapi yang saya nak cuba highlight adalah dari segi sejarah dia lah. Okay, nampak tak? Daripada awal di listing, ini kita buat pembacaan untuk counter IPO. Saya tak sarankan untuk masuk IPO. Bukan kata tak boleh buat profit, tapi tak berapa banyak information kita boleh dapat. Memang banyak sebenarnya information adalah dekat prospectus dia tu. Tapi kita ni nak digest tu, tak apa nak reti. Menyebabkan jadi limited lah information. Okay. Tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut nama counter tu. Nanti persalahkan pula. Okay, kita tengok Radium. Dia listing pada Mei hari tu. Tengok apa jadi pada first week dia listing. Kan ramai membeli ni. So kalau lah counter IPO biasa, banyak company yang pergi IPO dia nak dapat duit. Dia dapat duit cepat kan. Nak cash out cepat. Sebab kata kalau lah dia memang purpose dia nak pergi IPO adalah sebab dia nak duit. Memang dia nak makan duit orang lah. Itu yang menjadikan bila first day listing dah menjual. Second day listing jual lagi. Memang volume merah tu meriah. Tapi yang ni kita boleh nampak Radium first week. Tengok ramai yang menjualnya sikit. Second week pun sama. Lepas tu dia pun turun dengan banyak. Turun dengan banyak. Tapi what pada volume? Tak banyak yang turun. Tak banyak yang menjual. Walaupun harga turun dengan banyak. Lepas tu dah ada volume masuk. So Radium, kalau siapa-siapa yang rasa nak berswing lama dengan dia, tak tahulah, insyaAllah terpulang tengok pada risk reward masing-masing kan. Saya tak nampak besar lah dia punya risk. Okay, sorry saya tak ada kata benda yang masa depan, cumanya saya boleh bagi hint macam tu lah. Dan satu lagi saya boleh katakan pada dia, kalau dalam grup especially grup client, kalau counter yang saya sebut banyak kali tu, perhatikanlah apa. Saya tak ada nak bagi buy call signal, saya hanya boleh sarankan macam tu saja. Okay, macam CGB tu berapa kali saya cakap kan, Ewin tu berapa kali cakap kan, highlight lagi. So pelik lah kan, kenapa dia ni bukan buan terbiak ke apa, cakap bersama je. So ada something lah tu. Okay, Radium dah, itu counter IPO lagi counter IPO SFP Tech counter IPO yang tak adalah kata lama, baru, tapi tak adalah kata lama sangat lah. Ni tengok dia listing pada tahun lepas, pada bulan Jun. Dan berlaku penjualan, banyak yang menjual pada bulan tu, tapi di top up terus pada bulan-bulan seterusnya dengan pembelian. Itu yang berlaku pada SFP Tech. Dan ini antara penadaan teknik analisis yang boleh dibuat. Saya dah tanda dah siap-siap. Yang mana kita nampak penjualan tu banyak, tapi pembelian pun banyak juga lepas tu, dan terus dia buat kenaikan. So taklah kata counter ni yang tidak disukai oleh orang. Ramai lagi yang masih lagi di dalam lah. So ini antara benda yang dia boleh buat. Dia tengok perangai yang dia buat sebenarnya lah. Dia naik, dia turun, sampai sini dia bounce, dia set, dia keluar set, dia turun, dia keluar buy, dia naik balik. Yang ni sekarang set. Dia turun, nak turun ke mana? Dia tu kita buat. Okay.
Dah ni trend line, ini ada support kan. So expected, lepas tu di sini ada MA semua, so expected lah area sini lah dia akan bounce. Dan sini pun kita boleh nampak stokastik pun dah mula turun ke bawah, dan nanti stokastik pun akan cangkuk ke atas. So di sini adalah area dia akan sampai sini dan dia bounce. So kalau siapa yang nak masuk, contohlah saya kata contoh saja, tiba-tiba tak apalah aku queue lah dekat harga sini 940. Kenapa queue kat situ? Tak apa, aku punya risk adalah break je MA30 tu aku cut. Contoh dia kata gitu. Risk aku 5% je. Contoh dia kata gitu. Sekejap, 5% ni berapa? Saya tak kata suruh beli. Sorry, tadi nak bagi buy call 940. 940. Cut loss dia bawah tu 900. Okey lah, 895. Bawah lagi 890 cut loss 5%. Boleh kalau orang tu berfikiran sedemikian lah. Yang mana sebab apa dia kata dia nak beli kat 940? Sebabnya sini adalah area ni untuk yang melantun ni. Okey, tangkap sini, dapat, saya tengok, lepas tu keluar buy, senyum keluar buy, senyum, terus melayan sampai ke rock block seterusnya. Kalau lah dia turun balik, break je MA30 ni, aku cut loss, settle, itu je. So the risk 5%. Faham so ini adalah untuk setup rebound. Ini adalah setup rebound. Tadi Disember ni banyak setup breakout, patah trend, tu breakout lah. Yang ni adalah setup rebound. So mana dia punya reward? Reward 940 pergi ke 2 blok terdekat, dapatlah 20%. Tapi kita tengok perangai dia sebelum ni. Adakah dia pergi ke sana dan dia jatuh? Tak. Dia turun, dia pergi ke roadblock, dia lepas. Dia turun, dia pergi ke roadblock sebelum ni, lepas. So, expected yang ni tak tahulah. Di sini, lantun, lepas lah. Paling minimal pun boleh dapat 20%. Dan risk adalah 5%. Okey pun. Alright, seterusnya. Radium dah. Scientech. Tak ramai orang bercakap Scientech. Saya pun tak faham. Scientech. Okey. Weekly macam tak menarik Macam tak menarik. Nampak macam tak menarik. Lepas tu dia turun, dia macam sideway yang agak besar. Dia punya ring sideway ni kan. Okey, kita tengok monthly. Sekejap, tambah sikit. Monthly. Okey, monthly nampak macam menarik sikit. Tapi tak menarik sangat lah. Yang mana apa halangan yang tak lepas? Simple, kita tengok je apa yang halangan. Halangan tak lepas, jangan kita ambil risiko untuk nak masuk lah. So, dia tak lepas adalah MA30 tu. Okay, so kita tunggu saja bila dia lepas 30 dan berlaku pullback atas 30. Kalau time frame monthly, lagi lama lah kena tunggu. Sebab kita kena buat justification tu akhir bulan. Bukannya awal bulan. So sekarang ni time frame monthly akan complete dalam masa 2 hari lagi. So mana tahu Allah Alam lepas ke 30 tak tahu. Tengoklah adakah dia boleh lepas ke tak. Kita tengok dekat daily. Daily dia turun keluar sell, tapi sini ada support kat bawah ni. So ini adalah chance untuk dia lantun dan dia keluar, lepas tu dia sambung keluar buy balik lah. Stokastik pun dah nampak ke bawah dan sampai ke sana cross up dan oversold dan naik atas balik lah. Ok, nampak tak ni cross stage 2 naik, ni initial up, lepas tu turun, dia mesti turun dan carilah dia punya MA tu, MA30, MA50 dan untuk bounce back. Gitu je yang berlaku lah kalau masuk stage 2. Weekly tak masuk lagi stage 2, tapi macam tak adalah kata akan pergi dalam masa terdekat. Kita nampak dia punya MA tu pun tak adalah kata mendongak sangat, dia akan slowly lama lah sikit. Ok, cumanya dekat monthly 30 saja yang tak lepas, itu saja. So boleh perhatikan lah dia Scientech. So banyak sebenarnya yang boleh diperhatikan tapi masalah. Okay, Inflex yang terbaru itu tiba-tiba dia naik, tak apa, dia naik tiba-tiba, biarkan dia. Okay, weekly. Tengok time frame weekly. So apa bentuk yang dia buat? Dia adalah patah trend, yes, sinilah patah trend sini, dan lepas tu dia buat kenaikan yang tak berapa nak tinggi lah. Yang sebelum ni selepas dia patah trend, dia pun main slow je kat situ. Okay, so time frame weekly memang keluar signal dan apa yang berlaku pada this week, dia buat pullback dry weekly. Pullback dry weekly juga dah. Pullback dry volume pada time frame weekly. Okay. So adakah dia ada potensi nak naik? Kita tengoklah stop pun
Macam tu. Volume pun ada. Dan insyaAllah lah. Dan MA50 pun dah macam dah naik ke atas. MA lain pun dah menonggak. So next akan masuk stage 2 lah. MA50 cross 200 dekat Telegram Weekly. Dan whatever pada daily. Daily pun ada setup buy, tak silap saya. Yes, buy ni. Break dah semua MA. Dan MA pun dah tersusun cantik. Kan? Lepas tu pullback dry. Dan pergi-pergi lah. Volume jelas lah kita nampak volume pembeli menguasai. Stokastik pun nak cross balik tu. So pullback dry saja setup yang ada setakat ni lah. So maknanya last week, this week itu patutnya dah ada yang dah boleh masuk dah. Kita pun memang maklum juga group yang mana saya kata tunggu saja pullback dry. So pada hari Khamis lah yang dia buat pullback dry. Okay, terus Allah okay, Sunway ni company yang bagus lah. Company properties, cumanya dia naik sikit-sikit. Sunway ni adalah company yang long term bagus. So bila bagus kita tengok secara long term. So tengok what happen pada long term dia. Sama lah dia pun patah trend. Patah trend dia adalah tengok nak kata dia ni adalah company yang bagi saya dia bagus lah. Tapi tak adalah kata performance dia tu canak-canak. Kita tengok bentuk dia. Adakah bentuk dia downtrend? Tak. Adakah bentuk dia uptrend? Ya, tapi tak jelas. Uptrend dia naik, lepas tu dia macam ranging kat sini, lepas tu naik balik. So dari segi overall, dia memang dalam bentuk uptrend. Overall, memang uptrend. Okay, so ranging dia ni agak besar untuk dalam keadaan sideways ni. Turun, naik, ni. Jual, beli. Jual, sama, beli. Sama, jual, sama. So basically dia mula patah trend yang dalam dia punya box ni. Okay, so dalam box ni dalam box ni yang dia main dulu. Dia main kat tempat yang samalah, naik sini tak lepas, turun sini pun tak lepas bawah, naik tak lepas pula, turun bawah tak lepas, naik atas tak lepas. So sekarang ni macam nak bagi lepas this box. Macam mana kita nak tahu dia boleh lepas atau tak lepas? Macam biasa, dekat Roblox, nak tahu lepas tak lepas, tengok volume dengan tengok volume lah. Tengok volume dan tengok stokastik. Tu volume dia. Tu stokastik dia. Macam ni, mendongaknya, cross mendongak. Dan ini adalah volume. Dan ini adalah, ni setup intra ni. Intra dekat time frame monthly. Monthly ni tau. Okay, dah ada 2 hari lagi nak complete candle. So, nampak macam ni memang besar lah. Nak kata dia lepas lah. Kita tengok pula weekly what happen. Ada penolakan ke apa ke, tak ada. So sini pun baru nak masuk stage tu. Ni kan baru nak masuk stage tu. So expected dia akan turun dulu sampai ke sini, cari ambil macam biasa dah. Lepas tu sama balik. Selepas masuk stage tu memang akan ada penurunan lah. Okay, inilah dekat daily. Daily pun panah enjin balik kan. Volume start masuk dan stokastik start nak cross up balik. Okay, dan Sunway kita pun highlightkan juga dia adalah Sunway anak beranak. Sebab dia ada anak dia yang bestnya masuk anak dia lah. Sebab kenaikan lagi tinggi lah. Kenaikan lagi tinggi sebab harga pun murah. Okay. So Sunway dah. Kita dah nak pukul 11. Okay. Last. Saya tunjuk last. Apa yang counter last di sini? Ramsul. Okay, Ramsul. Tengok daily, kita dah mula rasa macam dah pancit ni kot. Jangan risau, kita nak masuk bukan time dia nak naik tinggi. Kalau dia turun, kita kena tengoklah adakah penurunan tu ada memberi peluang untuk aku nak entry. Yalah kalau dia turun lagi kurang kita punya risk kan. So kalau dia turun, kita pun expect dia nak cari dulu lah kat support dia, turun kat support. Adakah volume tu besar turun tu? Tak pun. Stokastik dah cross macam ni. Yelah, dia akan turun dululah. Kemana dia turun? Cari balik lah. Kalau dia tu still lagi dalam momentum, MA5 dan MA9 adalah panduannya. Tengok ni 5 dia bounce balik. So expected 9 lah, dia akan cari 9. Okay, kita tengok dekat time frame besar. Okay, Ramsul. What happened pada Ramsul? Dia adalah kategori apa? Dia adalah kategori nak patah trend. Nak patah trend saya tak kata dia dah obviously patah trend. Kita melukis melukis high kan indikator, ambil melukis. Okay, daripada point ni sambung ke point yang ni, maintain kan. Okay, dah satu. Kita nak buat pembacaan yang latest. Point ni sambungkan dengan yang ni, tarik ke depan. Okay, berapa bersambung?
1, 2, 3, 4, 5. Okey, sambung. Okey. Alright, dia patah trend lah. Tadi tak nampak. That's why pentingnya kita melukis baru kita nampak lah macam mana keadaannya. Lepas tu kalau kita nak lukis bawah pun boleh lah lukis bawah. Okey, macam tu. Daripada sini, point ni, sambungkan yang ni, kekalkan, tarik ke depan. Dah, boleh buat pembacaan dah. Okey, so dia patah trend jugalah ya. Okey, patah trend. Kita tengoklah MA ada menghalang tak. Okey, bila dah kata counter patah trend ni. So itu adalah yang tanya saya berkenaan dengan Ramsul ni. Tapi time dia tanya tu, MA masih lagi berada di atas kepala lah. Tapi sekarang ni dah berubah. Dia dah melepasi MA 50 ni. So sama je. Ni adalah baru je. Ramsul ni baru lagi patah. Tak macam Ewin tadi, tak sama macam IWCT, dia baru patah. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak masuk dia, dan ingat, kalau counter patah trend, upper con dia adalah masa. So kalau siapa yang sanggup, gini lah, apa semua, selagi dia masih lagi on momentum, volume pun masih ada, selagi masih lagi bermain di atas roadblock dia yang besar, yang susah yang lepas, which is apa dia? MA 50. MA 50 ni akan jadi satu sandaran lah. Selagi dia berada di atas MA 50 tu, selagi tu hold lah. Okay. Okay, MA 50 kat mana tadi? Okay, kita check sini, harganya adalah dekat 385. Dekat daily 385. Nampak tak? Sini 385. Nampak tak dekat daily ni ada MA 200, ada support structure apa semua. So this kind of area yang expected akan lantun. Bila dia turun ke bawah sini, stokastik pun makin turun ke bawah. Lepas tu sampailah kepada oversold, kan? Lepas tu naik balik. Okay, so untuk kita sekarang ni Q je lah. Kalau dia kata nak masuk dia lah, kan? Q je lah dekat area sini. Q dan cut loss bawah tu, bawah lah MA 50 tu. Okay, itulah Ramsul lah. Dan Ramsul ni pula tengok daripada awal, ini pembacaan volume pula untuk keseluruhan performance dia. Tahun 2021 dia listing, daripada bulan pertama dia listing ramai membeli, bulan kedua membeli lagi, bulan ketiga membeli lagi, menang. Lepas tu bulan ketiga, bulan keempat, bulan 5, 6 ni turun dengan sebanyak-banyaknya. Wow, nampak ni daripada 9% turun sampai 4%, 50% penurunan 50% penurunan. Tapi tidak gegar pun yang membeli. Ni, yang membeli pada awal tak gegar pun. Kenapa dia tak gegar sedangkan harga turun dengan banyak? Dia ada sebab yang tersendiri. Yang mana sebab dia mudah aja kita nak faham. Dia yakinlah bahawasanya benda ni akan naik balik dan tak merugikan dia lah. Kalau tak, mesti dia dah keluar awal kan. So kat sini kita nampak volume membeli masih lagi ramai. Dan walaupun turun dengan banyak, tak ramai yang menjual. And then, signal buy untuk monthly sikit lagi kat situ. So kalau keluar buy, lepaslah MA 20 dan 21 ni, panjat balik dah dia. Panjatlah balik dan kita punya berapa? Dapatlah 100%. End kepada rock dia terdekat. Okay, kita dah pukul 11. Ada soalan nak tanya? Kalau tak, kita nak end. Nanti kita tengok apa jadi. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Faham ke? Saya terpaksa cepat-cepat je lah cakap. Saya tak terang detail lah. Semuanya gitulah pembacaan yang tadi mengikut kata counter yang patah trend. Counter yang rebound adalah kita tengok temporary weekly dan cari kepalikan. Cumanya kepalikan ni dia ada musim dia. Musim yang henjuk naik tinggi lepas tu berehat. Itu musim kepalikan. Kita cari kat mana dia akan bang. Tapi masalahnya musim sekarang ni adalah musim yang orang kata yang bangkit pada bawah. So banyaklah counter-counter yang patah trend buat kenaikan. Okay. Ada soalan nak tanya sebelum kita nak end? Faham kau? Saya harap faham saya terang. Tapi itulah pro and con dia patah trend ni. Sabarlah menunggu. Tapi itulah sabar-sabar menunggu. That's why lah saya pun sarankanlah pergilah ke CPO. Bolehlah isi masa kat CPO. Saham ni buat swing macam tu je lah. 100% in 6 months. Power lah tu. Hebat lah kan. 50% 6 months. Hebat lah tu kan. Duit 10,000 jadi 15,000. Okay lah. Okay, so kalau tak ada soalan, kita tutup majlis kita dengan surah Al-A'raf atas sebagai parah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.